Okay, cikgu start sekarang. Okay. Assalamualaikum dan selamat bertemu. Terima kasih hadir kelas pada hari ini. Cikgu, suara cikgu terputus. Ya kah? Suara cikgu terputus. Okey. Terima kasih sebab sudi hadir pada hari ini. Cikgu, kelas kita hari ini akan cover untuk chapter 2, semester 2. Chapter 2, semester 2. Dengar tak? Dengar. Cikgu. Kalian dengar? Okay. Dengar. Chapter 2. Dengar. Yang bertajuk, okay, sekejap cikgu present. Okay, boleh nampak? Nampak. Okay. Boleh. Tajuk untuk chapter 2 ni adalah kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dalam chapter ni, dia ada empat subtopik. Subtopik yang pertama, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Ada kesilapan sikit situ. Ini ada 3, perubatan tradisional, perubatan moden dengan perubatan komplementari. Yang kedua tu radikal bebas, selepas tu bahan oksida, lepas tu produk kesihatan. Tetapi yang 3 tajuk yang terakhir tu, topik yang terakhir tu, cikgu akan ajar kelas kedua. Kita akan malam ni kita belajar topik yang pertama, subtopik yang pertama je. Perubatan tradisional, perubatan moden dengan perubatan komplementari. Okey, tengok sini. Dalam perubatan tradisional, moden dan perubatan komplementari ni, dia ada lagi beberapa tajuk kecil yang merangkumi ciri-ciri dia, contoh ubat-ubatan dia, macam mana penggunaan ubatan, perbezaan ubat buatan manusia dengan ubat daripada sumber semula jadi. Yang terakhir adalah kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Pada akhir topik ni, pelajar boleh menerangkan ciri-ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang kedua, untuk boleh menerangkan ubat yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang ketiga, menakul mengenai penggunaan ubatan dari sumber semula jadi dan juga daripada buatan manusia. Tahu apa tu menakul? Tak tahu? Menakul ni maksud dia berfikir secara logik. Itu maksud menakul. Awak boleh berfikir secara logik. Yang keempat tu, pelajar boleh merumuskan kesan-kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Jadi kita mula dengan ciri-ciri dan kaedah perubatan untuk perubatan tradisional. Perubatan tradisional ni adalah yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, bahan semula jadi dari haiwan ataupun gabungan daripada tumbuhan dan haiwan. Tapi selalunya memang semula jadilah. Dia tak ada buatan. Contohnya macam apa? Yang tak ada buatan, yang tak ada buatan. Apa tu? Ubat-ubatan yang kokain. Apa? Colgate? Mana Colgate semula jadi? Colgate tu ada campuran bahan kimia. Yang ni kan perubatan tradisional, dia nak yang semula jadi. Contohnya macam apa? Obat tongkat ali. Apa? Tongkat ali? Madu. Madu boleh. Bawang putih pernah dengar tak pasal orang guna bawang putih untuk berubat? Ada? Ada. Benar. Bawang putih lagi apa? Madu. Kunyit. Jadi Lidah buaya. Uish. bagus. Lidah buaya pun salah satu. Biasa Jeremy bah. Wah. Okay. Balan, lidang balan. Apa tu? Okey, sambung. Ciri dia yang pertama, kesan rawatan dia lebih perlahan. Walaupun perubatan tradisional ni dia ada kesan, tapi kalau berbanding dengan perubatan moden, dia punya kesan tu kita boleh nampak lambat berbanding yang moden punya ubat. Yang kedua, diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Maknanya dari nenek moyang awak dulu diturunkan kepada moyang awak, moyang kepada moyang sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dia pembuktian keberkesanan tu melalui pengalaman, bukan secara saintifik. Okey, itu perubatan tradisional. Maksudnya melalui pengalaman ni, contohlah ini zaman dulu contoh AB. AB cakap, oh aku sakit perut lah, dia cakap macam tu. Lepas tu si J pun cakap, weh kau cubalah ni, kau cuba, contoh saja. Contohnya macam apa untuk sakit perut, sakit kepala lah. Kunyit, ya kah? Kunyit apa nama benda tu yang bagus tu kalau kita minum? Halia. Halia campuran madu. Okey, kemudian J pun cakap Halia, cubalah Halia. Aku hari tu kan sakit perut, boleh baik, berkesan lah ni. J pun cakap macam tu dengan AB. Itu maksud dia pembuktian keberkesanan melalui pengalaman. Okay. Dia tak ada bukti saintifik, tak ada data saintifik. Oh ni dia ada campuran ni, sebab aku dah uji dengan ni, bukan macam tu. Sebab dia uji berdasarkan pengalaman dia pernah guna. Itu maksud dia sini. Kemudian yang keempat, kos rawatan dia rendah. Berbanding dengan perubatan yang moden,
Yang perubatan tradisional ni ubat dia Dia guna tanaman saja. boleh tanam je. Jadi kemudian rawatan menggunakan bahan semula jadi dan haiwan. Macam cikgu cakap tadi. Kalau haiwan boleh bagi tahu tak contoh? Apa je? Yang Buaya teh. buaya? Lidah buaya teh. Oh tak, kalau haiwan. Haiwan. Sidip apa nama? Yang Oh. Sidip jerong. tenggiling. Lupa. Bukan. Macam lintah boleh tak lintah? Kobra cikgu. Yeah. Cikgu tu lain cikgu. Apa? Lintah boleh tiku kan? Dia sedut dia macam ada penyakit dia sedut. Kalau ada sedikit kotor kan? Ya, lintah boleh lah tu. Itu boleh. Okey, itu ciri-ciri perubatan tradisional. Seterusnya kita beralih kepada perubatan moden. Perubatan moden ni apa? Perubatan moden ni dia merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan dengan sains kesihatan. Maknanya maksud dia sini secara mudahnya dia mungkin boleh campuran daripada yang tradisional tadi dengan bahan kimia. Yang pasti ada penglibatan bahan kimia. Itu kalau perubatan moden lah. Dia punya ciri-ciri juga rawatan menggunakan sintetik. Cikgu ada putus tadi. Suara cikgu putus-putus. Ya. Suara Okey. cikgu putus-putus. Apa maksud sintetik yang ni? Original. Ubat yang dicampur. Yang original campurkan dengan cikgu kata kimia tadi kot. Maksud sintetik ni adalah buatan. Oh. Menggunakan ubat-ubatan buatan ataupun plastik. Sintetik ni plastik ataupun buatan. Itu maksud dia. Kalau yang macam semula jadi tadi kan, dia tak buat tau, dia tak ada proses yang lama. Adapun dia macam rebus, rendam macam tu je. Tapi dia tak ada sintetik ni macam campuran bahan yang masa sekarang. Time tu kita belum ada teknologi lagi untuk buat. Moden ni ada dah. Jadi yang kedua, ciri-ciri kedua, guna kaedah moden seperti pembedahan, bedah, rawatan laser, radioterapi. Tu contoh-contoh perubatan moden lah tu. Yang ketiga, dia punya ciri dia, rawatan dia lebih berkesan dan lebih cepat. Kita boleh tengok dengan sekejap. Contohnya macam painkiller. Ada yang makan painkiller kat sini? Ada. Ada. Dalam game cikgu. Cikgu ada cikgu, ada. Sorry cikgu makan gila cikgu. Painkiller tu. Itu ke painkiller? Vitamin. Tak ada botol dia macam ni. Dia macam Panadol. Panadol tu bukan painkiller, tapi dia memang ubat tahan sakit jugalah. Painkiller dia macam ni. Oh. Dia painkiller ni dia punya dos lagi besar dari Panadol. Lagi besar dari dada. Lagi besar dari bukan lagi besar dari dada. Apa tu? Macam ni. Jalan. Painkiller. Vitamin. Painkiller. Okey, makan Panadol satu kepala. Makan Panadol dulu. Sebab kalau cikgu dulu kan makan painkiller awal, dia punya kalau makin awak dewasa kan, awak makan painkiller tu dia punya kesan makin banyak awak makan, makin kurang dia punya kesan. So itu cikgu sekarang kalau cikgu sakit kepala, cikgu makan Panadol memang dah tak berfungsi, tak berkesan dah sekarang. Jadi awak muda-muda kalau boleh kalau sakit kepala masih sakit lagi tahan je dulu. Saya tidur cikgu. Okey, tu rawatan dia lebih berkesan dan lebih cepat. Dia punya kesan pun lebih cepat. Awak makan Panadol tu dalam 2 minit macam tu, okey. Dah tak rasa dah sakit kepala kan. Kalau kita terlebih ambil juga apa jadi? Ayam. Kalau kita ambil satu kalau berlebihan tu boleh mati. Nanti lepas tu kita akan ada pula. Kalau vitamin C, kalau terlebih awak mungkin macam cirit berit je rasanya. Cirit berit je kalau vitamin C lah. Habis itu botol tu. Vitamin? Tak, kalau vitamin C dia terlebih sebenarnya dia tak ada kesan macam mana pun. Kalau vitamin C terlebih sebab kalau awak makan vitamin C, awak ada tahap dia sendiri tahu dalam badan. Kalau terlebih, dia akan keluarkan secara sendiri. Ni vitamin A, B12, C, D, E. Oh ya kak? Kenapa awak makan terlebih? Sedap. Itu dia ini Manis. cikgu. Ular. 4 ciri-ciri dia pembuktian keberkesanan secara klinikal. Maksud klinikal ni, dia bukan macam pengalaman yang macam AB dengan J tadi tau. Klinikal ni dia dibuktikan secara saintifik. Dia ada kandungan ini, dia kandungan beta ni, glutathione semua. Itu maksudnya pembuktian keberkesanan secara klinikal. Dia ada data dia. Yang kelima, ciri-ciri perubatan moden ni, dia punya kos rawatan yang mahal. Kalau semula jadi tadi, kita boleh tanam tak, kata Irwan. Perubatan moden ni mahal. Beli. Ubat dia lah. Okay, kemudian
Perubatan yang ketiga, kaedah perubatan ketiga adalah perubatan komplementari. Perubatan komplementari ini dia pelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak daripada zaman pergi ke daripada nenek moyang dulu pergi ke moyang sampai sekarang. Tapi Jadi apa? cikgu, jadi dia macam hampir sama dengan tradisional lah sikit. Dia hampir sama dengan Oh, tradisional. yang dia guna daun tu kah cikgu? Hah? Yang dia guna daun lekat-lekat kah? Daun lekat-lekat. Ya. Perubatan tradisional. Tapi yang ni dia punya basic dia lebih fokus pada skill. Yang tadi dia fokus lebih pada produk kalau yang Cikgu, apa AB? suara Suara cikgu cikgu ada yang putus. tak ada bunyi, ada Tak ada bunyi ni. Tak ada bunyi? Sekarang ada tak? Dia macam ada. macam tu, tak ada bunyi. Oh ya kah? Ya, dia macam ada echo sikit. Ada cikgu, ada bunyi. Ya, tadi tak ada. Okey. Saya keluar, kejap. Okey. Beza dia ni, perubatan komplementari dengan tradisional. Komplementari dia lebih fokus kepada skill. Contohnya, macam akupuntur. Pernah dengar tak perkataan akupuntur? Kaedah akupuntur. Yang Oh, cucuk-cucuk. yang cucuk-cucuk. Bukan analisis tapi Cina kan? acupuncture. Yang perubatan Cina lah yang selalu. Kalau awak tengok cerita Cina. Oh, yang Cucuk tu. Oh, okay. Selain tu macam massage. Pernah dengar? Thai massage, Indian massage, Malay massage. Pernah dengar kan? Thailand kan? Nak je ni. Pernah dengar? Pernah cuba? Sorry dengar je. Kalau nenek tu tak apalah. Okey. Betul. Yang lain, dia terdapat dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, dia gabungan dengan senaman badan dan minda, macam tu. Tapi fokus dia memang lebih kepada skill lah kalau untuk complementary ni. Maknanya skill macam akupuntur tadi, massage, apa lagi yang lain lah? Apa lagi yang lain? Boleh fikir tak? Selain tu. Berbekam tahu? Yang cup tu ke? Yang dia tarik. Tu pun. Lagi pasti kita Cikgu. apa? Sorry, cikgu tak ada tadi. Tak dengar lagi? Yang dua kata yang cikgu kata tadi. Dua kata. Buang wifi cikgu. Kita akan belajar macam tu. Wi-Fi. Okay, tak apalah. Okey, ciri-ciri dia tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Maksudnya dia tak ada gabungan tu. Dia memang semula jadi. Yang kedua, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Dia ambil kira dua-dua tu. Moden dan tradisional dia gabungkan. Tapi dia tak ada melibatkan bahan kimia lah. Yang ketiga, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Dia tak libatkan ke menjahit ke apa lagi, bedah ke, dia tak ada. Akupuntur kan mana ada bedah. Lepas ni kita akan buat lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi pasal ni. Okey, seterusnya ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Ubat ni dia ada dadah, tahu kan? Semua tahu kan? Tu saya tanya tadi, dia lebih dari dadah. Ubat apa Irwan? Tu saya tanya painkiller tu lebih daripada dadah cikgu. Painkiller tu ada dos dadah yang tinggi lah. Okey, macam tu lah. Dia letak sikit. Dia ada letak sikit, tak lah macam dadah. Dia taklah dadah yang banyak. Memang sikit, semua ubat tu ada, cuma kuantiti dia. Macam steroid. Steroid tu ada juga tapi bukan ada dalam painkiller. Steroid tu selalunya orang lelaki lah yang guna kan? Kenapa Irwan guna steroid ke? Steroid tu kan orang lelaki guna untuk buat muscle tu. Dia cucuk sini tu. Apa? Ya kau? Makan otak dah. Yalah. Steroid tu salah satu. Kebesarkan badan cikgu. Apa? Untuk besarkan badan, besarkan otot. Itu steroid. Itu penggunaan steroid. Itu yang lelaki. Jeremy pakai steroid tu. Wish, ya kerja, jangan. Wah, Okey, ubat ialah bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat ataupun mencegah penyakit. Tapi kalau ambil ubat, awak perlu dapat daripada sumber ataupun pihak-pihak yang bertauliah lah. Bukan daripada rakan. Perlulah dapat dari farmasi. Farmasi okey. Kalau rakan pada rakan tu, jangan percaya tu. Okey. sedap saya buat. Mana balas? Balas senyap. Balas. Jadi Apa? ya. PUBG lah. Ya, Ya. hobi dia. Aiman tak ada kah? Ha? Aiman? Tak ada juga. Tak ada? Okey. Mungkin tidur. Dia tengah roh halal sekarang dah. Ubat tradisional
ialah ubat macam kita belajar tadi tu, ubat tradisional, ubat yang didapati daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Ini dia punya tanpa diproses secara kimia dan diamalkan sejak dahulu kala. Ubat moden pula ubat yang digunakan di dalam amal. Cikgu. Apa tu? Awal. Ada orang call satu siapa? Okey, ubat moden adalah ubat yang dalam amal untuk kegunaan ramai, kemudian jual di pasaran secara meluas. Ubat moden disediakan dalam berbagai bentuk. Bentuk dia macam apa yang J tunjuk tadi tu, dalam bentuk pil, kapsul, tu macam iklan produk lah tu. Rasa, ampayan, larutan. Ubat moden dikelaskan kepada 3. Kalau ubat moden ada 3, analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Lepas ni kita akan belajar lebih lagi pasal ni. Psikoterapi. Psikoterapeutik. Kegunaannya untuk mengubat pesakit psikiatri lah tu. Macam stres juga. Stres. Itulah. Tapi lepas ni kita contoh ubat tradisional. Untuk sini dulu. Tak nampak kan? Tak nampak sangat. Ada nampak nombor 1. Semua ada kertas dengan Ada. kertas kosong. Okey, sekarang awak tengok ni. Dari nombor 1 sampai nombor 14. Dari nombor 1 sampai nombor 16. Nak Salin. kelaskan. Pilih je. Satu untuk apa tu? Perubatan tradisional. Satu perubatan moden dan satu perubatan. Pilih salah satu perubatan. Kalau tak nampak, meditasi. Tak dengar. Dengar. Sorry cikgu, cut lagi. Tak apa. Awak kelaskan pilih satu je. Lebih Moden dengan tradisional. Balik satu, lepas tu apa lagi juga? Saya dah tulis pula tu cikgu. 10 dah tulis. Boleh dah. Tak nak, saya tak kategorikan, tak apalah saya pilih satu. Cukup apa tadi tradisional dengan moden? Tradisional, moden dengan Complementary. complementary. Satu setiap apa cikgu? Kategori satu contoh. Satu contoh. Lebih? Kalau nak bagi lebih. Moden, lepas tu moden. Apa lagi satu tadi? Apa lagi tadi? Complementary. Complementary. Itulah. Gitu kan? Tradisional, moden dengan complementary. Ya, cikgu tradisional. Okey. Okey. Semua dah ada jawapan kan sekarang? Cikgu, satu-satu semua. Apa satu tadi? Cut cikgu. Kita boleh sama ni kalau cikgu akan tanya seorang-seorang. Jadi, jawab Okey. tu seterusnya jawab opsi lain-lain. Okey. Jawab cikgu. Cikgu bagi kategori Alright. tadi cikgu, lupa. Kategori tadi yang pertama perubahan tradisional, yang kedua perubahan moden, yang ketiga perubahan complementary. Kurang nak cikgu? Complementary. Dapat okey. Jalan dah? Semua tadi? Belum lagi cikgu, setengah cikgu. Tak dengar nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tradisional. Satu perubatan tradisional, Okey. yang kedua perubatan moden, Okey. yang ketiga perubatan Perubatan. complementary. Complementary. Sudah. Keempat. Tiga lah dulu. Perubatan. Okey, perubatan Okey, moden. KJ. Lagi tadi. Yang mana? Tradisional aloe vera. Aloe vera. Okey. Moden antibiotik. Moden antibiotik. Okey. Complementary. Complementary meditasi. Meditasi. Okey. Okey, untuk J. Okey, semua betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Saya tak tahu apa-apa ni. Alamak. Wah, kita bersama-sama belajar. Okey, Irwan. Tanya-tanya. Tradisional. Perubatan. Tradisional. Jap. Terapi herba. Terapi herba. Hmm. Mana terapi herba? 13. Okey, moden. Oh ya. Moden. Laser. Apa? Laser. Laser. Complementary. Aloe vera.
Complementary aloe vera. Bukan. Saya pun cerita apa weh. J Jap. aloe vera. Mana itu? Saya dah Jap, ambil saya lah, awak tak boleh ambil saya punya. Alia, Tak cikgu saya boleh. pilih Alia. Jangan Alia. awak, jangan kedekut dengan saya. Tak boleh, tak suka kita. Irwan, ada Ya. dua jawapan yang kurang tepat. Traditional dengan complementary tu. Okey. Macam yang cikgu cakap tadi, traditional tu adalah lebih fokus. Apa jadi? Kalau Apa jadi? complementary dia lebih fokus kepada dia punya skill, amalan. Oh, Kalau Cikgu peramal apa tu cikgu? Tak dengar cikgu. tak dengar, pemalah. Peramal. tadi kan 13 ni apa? 13 tu semula jadi. Traditional. Traditional. Ya. Terapi apa tu dia bukan dalam traditional. Bukan. Dia complementary. Ya. Tu awak balik. Ya. Complementary yang Ya. paling Alia tu dia traditional. Lepas tu laser dia modern. Modern. Meditasi. Dia Meditasi? yang Cina tu. Saya dah ambil cikgu. Saya dah Oh, ya ambil kak? tadi. meditasi. Aku pun tur lah. tadi yang itu tadi terapi herbal tak jadi. Oh, tak apalah cikgu. Biar banyak jawapan. Okey, jadi awak guna yang mana? Traditional urutan. Ya. Traditional saya ambil yang mana tadi? Alia. Dah betul dah semua. Siap seorang tak ada jawapan. Siapa dia? Tak ada. Orang itu adalah Balan. Seterusnya siapa lagi? Balan. Ada. AB dulu juga. Okeylah, Ya, ladies. Balan. Okay, Balan. Okey. AB, traditional yang mana? Bawang putih. Bawah nombor 14. Semua dia pilih. Modern Modern, pembedahan. pembedahan nombor mana? Nombor 9. Ya. Complementary Aku puntur. aku puntur. Aku pantau. Okey, AB, okey semua betul. Okey, betul 3-3 tu. Seterusnya Balan. Balan. Ya, ada juga. Untuk traditional Balan. Gaduh. Balan. Jap juga, jap. Okey. Perubatan tradisional, apa lagi bro? Setan. Hai, saya Jeremy. Balan ke? Kakak kamu ke Balan? Ayo. Hai adik Ipah. Boleh. Ayo. Jadi Tak ada main. Ya, ada juga. Perubatan tradisional. Ha? Pokok bunga raya juga. Bunga raya, okey. Modern Modern mana satu? Modern tu macam tu pil kan? Ha? Modern tu yang baru. Apa yang awak sekarang? apa yang kita makan sekarang? apa makan sekarang enggak? Janganlah makan sekarang. Pinadol tu. Sekarang. Penadol. Okey. Complementary Tengok. Laser juga. Laser dah ambil lah. Ada tu. Salah ke? Salah ke juga? Okay, satu lagi lah. Complementary. Pembedahan. Ni dah ambil dah pembedahan. Pembedahan Ambil tu, dah. Okay. Apa tadi juga? pembedahan tu dalam modern. Oh, enggak. Okay. Dah ambil. AB kot yang ambil. Saya. Ha. Apa? Tak faham saya satu ni. Ada banyak lagi. Ginseng tak. Ginseng tak kan? Tak kan? Ginseng yang tradisional. Semua rasa sebut dia. 510 ah. Tak. 510. Tak ya. Dia modern dia tradisional okey. Tahu tak? 6 satu ni tak faham juga. Perubatan cuba tak Okey, betul. Kalau yang tradisional, dia lebih kepada produk. Dia bukan kepada skill. Kalau complementary, dia gabungan tradisional dengan modern, tetapi lebih kepada skill. Maksud skill maksud cikgu macam dia punya amalan. Jadi mana satu yang awak rasa malas? apa tadi tu perlu apa kau komentari kata dia juga. Tengah juga. Apa? Tengah apa cakap tadi? Complementary ni dia gabungan antara tradisional dengan modern, tetapi berfokuskan amalan.
Amalan. Amalan. Hmm. Amalan, no? Amalan atau skill. Urutan tradisional juga tak? Urutan tradisional betul, tapi tak ada yang sebut. Siapa sebut tadi? Dah ambil lah. Ya kan? Iwan dah kena dah ambil. Si masalah Iwan. Radio Ada lagi ni. terapi gitu, Bukan saya. Bahasa. Radioterapi tu dia sebenarnya dalam radioterapi adalah dalam Okay. modern. Oh. Modern. Saya ambil terapi herba tu, cikgu. Terapi apa? Bukan waktu ke Tak apalah, saya ambil 15 lah. Bye, Balan. satu lagi yang tak ada. Okey, Balan, yang tak ada adalah chiropraktik. Tahu apa itu chiropraktik? Kiroprak. So, ni, nombor 8 ni. Tak faham ni. Ni Tak faham benar. yang macam urut juga, tapi dia bukan urut, dia membetulkan tulang tu. Oh. Tu lah juga. Macam yang J buat tu. Itu Okay. Salah satu skill tu dalam complementary. Berapa tak hilang tu badan. Ya. Okey, kita teruskan. Ni contoh ubat tradisional. Tengok macam aloe vera. Aloe vera dalam English dia lidah Lidah bayar. Oh, Lidah loyak badan. loyak. Oh. kan lidah buaya. Satu-satu. Oh. Lidah buaya ni tumbuhan. Boleh makan ya? Tengok. Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit. Contoh kalau awak kena sunburn kan, kulit selalu guna ni letak sini. Apa tu je? Lepas tu kita ada ginseng. Ni ginseng. Tata yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Kalau awak kalau ada makan kedai Cina kah, ni orang selalu popularkan ginseng. Apa? Oh, ada apa Irwan? Aloe vera, ginseng? Amboi, Aloe vera. jumpa lebih dekat. Wah. Ya. Okay. Ya, itu ginseng. Seterusnya halia. Halia ni orang kita tegakkan juga sengal-sengal badan dan Cara kan apa ni? Ah? Cara Oh, kan tak. apa? Kapur. Alia. Kenapa? Tunjuk. Nasi ambil ko? Tak apa rasanya semua kenal halia kot. Ya. Tapi badan tak kenal. Tapi tak suspend yang badan ni. Tak pernah makan Tapi kan nasi. cikgu, Ya. halia dan kunyit dia bentuk sama. Ya, sama. Kecil. Dia kuning. Kunyit Cara bukan kulit. Oh. kalau kunyit dia gelap lagi. Dia macam lebih kurang sama lah, tapi kalau kunyit dia lebih kecil dan dia lebih gelap dia punya kulit. Kemudian isi dalam dia orange. Kalau halia dia macam putih. Dia macam krim color dia. Itu. Oh. Seterusnya ni ada ni terbalik ni. Ini bukan bunga raya. Ni bunga raya. Kita terbalik. Tengok dia punya caption bawah tu. Ini bunga raya. Ini quinina. Ini bunga raya. Jangan terbalik, tapi kenal kan bunga raya tu apa? Dia tak kenal bunga raya? Siapa tak tahu tu memang. Perlu kenal bunga raya. Bunga raya tu adalah bunga kebangsaan kita. Betul. Ini adalah quinina. Quinina ni dia nampak macam kayu manis. Buah kuini. Ini Terbalik. dia terbalik ni. Dia terbalik. Quinina ni kulit pokok Cinchona spesies yang digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Pernah ni yang heboh time kita, ada juga yang buat untuk pembuatan vaksin COVID sekarang ni. Oh. Ada pernah ada viral dia orang ambil yang ni quinina ni. Ni lah dia quinina. Okey, itu contoh ubat tradisional. Seterusnya contoh ubat moden. Ni, ubat moden tadi cikgu dah bagi tahu ubat moden dia ada 3. Satu analgesik, kedua antibiotik, yang ketiga psikoterapeutik. Yang ni psikoterapeutik. Ni analgesik. Analgesik ni dia berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contohnya aspirin. Selain tu paracetamol, painkiller tadi juga codeina. Yang itu adalah berfungsi untuk melegakan kesakitan. Kemudian antibiotik. Antibiotik ni dia berfungsi untuk membunuh kuman ataupun menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Itu antibiotik. Kemudian dia dihasilkan daripada mikroorganisme. Antibiotik ni dia sebenarnya terhasil daripada mikroorganisme seperti fungus, bakteria pun ada. Oh. Kan ada pernah dengar tak macam orang cakap bakteria baik dengan bakteria tak baik, bakteria jahat. Bakteria baik tu diorang guna untuk ni lah, untuk buat antibiotik. Diorang sebab bakteria baik akan berlawan dengan bakteria jahat tu macam tu. Cikgu, Apa macam mana diorang dapat tahu mana satu baik mana satu jahat? Itu kajian kan. Mereka ajar pada studi, mereka ajar. Mereka ajar pada sekolah. Mereka tengok siapa nak buang lah. Perubatan moden kan.
Jadi perubatan moden orang buat dalam makmal. Jadi orang dulu berarti orang tahu baik. Dan satu jahat banyak kerja ni sebenarnya kalau bakteria kan. Orang tu. Sebab macam cikgu kan, time cikgu ada buat tesis cikgu cari bakteria dalam tanah dan gunakan untuk bunuh bakteria lain. Macam tu. So perlu cek bakteria mana, bakteria apa nama dia, kemudian cari sebab banyak kajian sebelum-belum ni. Dia dah tahu lah tu dari spesies mana, jenis mana, macam tu. Dari situlah kita tahu dia baik ke dia jahat. Seterusnya dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Perlu mengikut dos yang diberikan. Kalau awak makan antibiotik kan, kalau awak pergi klinik, doktor bagi awak antibiotik, awak demam, awak perlu makan sampai habis. Sebab dos yang diberikan tu memang cuncut untuk bakteria tu dia. Kalau antibiotik. Contohnya macam penicillin, streptomycin. Tu Cikgu, apa? saya tak pernah makan ubat sampai habis. Ya kah? Kena habiskan lah. Sama cikgu. Betul cikgu. Betul, saya pun tak habis makan. Ya kah? Ya. Kita habis makan tu. Entahlah kenapa. Kalau macam ubat-ubat lain tu tak apa, tapi kalau macam antibiotik, doktor memang sarankan perlu makan sampai habis. Baru bakteria tu benar-benar terhapus macam itulah. Kalau bakteria ni kan dia dah contohnya dia dah tinggal. Walaupun sikit dia tinggal kan, dia membiak dalam satu saat dia boleh membiak berbilion-bilion. Dalam satu saat saja tu bakteria. Sebab itulah kalau dia suruh makan ubat, perlu makan sampai habis. Masih ada tinggal satu, dia masih berpeluang untuk beranak pinak. Okay, seterusnya psikoterapeutik. Psikoterapeutik ini dia ada 3 dan psikoterapeutik ini digunakan untuk merawat pesakit mental. Psikiatrik ni maksudnya dia guna psikoterapeutik. Ubat ni perlu dia ada 3 jenis, iaitu stimulan. Kita pernah belajar ni kan selepas present dengan anti. Cikgu. Sorry cikgu potong-potong lagi. Stimulan ni adalah ubat untuk merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak. Contohnya macam amphetamina. Kalau antidepresan ni, ubat ni fungsi untuk mengawal keadaan buruk. Lalu kalau juga doktor akan bagi amitriptyline ataupun imipramine. Yang ketiga, antipsychotik, ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturat, ubat ni awak boleh juga di farmasi ataupun klinik, tapi kalau beli tu dia perlu ada lulusan dari doktor untuk ubat terapeutik lah. Perlu ada doktor sahkan awak ada sakit mental baru boleh beli kalau ada jual di farmasi. Okay, nampak dia makan ni kan sini? Tengok muka Jeremy cikgu. Awak jangan. Okay, seterusnya contoh perubatan komplementari. Ni aku puntur tadi. Aku pun tu. Ni aku puntur dia, ni jarum, ni apa ni? Badan ni dari orang. Dia letak dalam Saya kan. dia letak Saya tahu ni cikgu, selalu dalam anime. ini ada. Okey, jarum yang sterile. Jarum tu perlu sterile lah. Jangan, sebab tu lah akupuntur ni dia perlu orang yang ada apa cakap, kelayakan. Sebab kalau dia guna jarum yang tak sterile, bahaya. Tiba-tiba yang dia ada virus, dia suka hati main masuk je. Jadi darah awak dah kena dah tu. Jadi jarum yang sterile dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupuntur dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Kalau cikgu selalu tengok dalam cerita Cina ni, cerita Cina yang lama-lama kung fu tu, dia selalu cucuk. Tak tahu juga. Kan? Dia dapat merangsang untuk Kalau menjaga. cikgu nak tengok dalam anime, kau tengok Faiz. Sempat. Ada dalam anime juga ke? Kita cari Edgar dalam anime. Kita cari mana ini? Astaga. Mana? Okay, nanti awak cari dalam anime. Okay. Kelak Jeremy. Awak tunjuk dalam tu. Okay. Lagi ini chiropraktik. Ni kita kata tadi yang tulang tu macam J buat. J macam mana buat tadi J? Chiropraktik tulang tu. Macam tu. Itu adalah contoh chiropraktik. Chiropraktik tidak menggunakan ubat tetapi menggunakan kemahiran ahli chiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Dia betulkan kedudukan tulang dia menggunakan tangan. Macam sakit je. Kalau orang lihat ada yang sakit lah. Memang sakit ni sebenarnya. Oh, cikgu pernah try? Pernah tapi cikgu tak tahan. Ya. Okay, chiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan.
Yang seterusnya adalah urutan tradisional. Urutan tradisional ni semua tahu kan. Tahu. Kalau di kampung nenek ke datuk yang paling wujud. Dia orang wujud kan jadi Thai massage. Do you want massage? Hmm. Thailand. Sawadika. Dia gunakan tangan. Dia gunakan tangan. Jari dia guna sini. Tangan ni macam dia gunakan sini. Dia guna urut. Jari dia guna ni. Dia guna ni. Kemudian penumbuk. Penumbuk ada. Penumbuk ada. Dia tumbuk orang. Dia tumbuk. Tangan tu. Urutan dapat melegakan keresahan, kesakitan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Selain tu ni homeopati, terapi herba. Terapi herba ni dia gunakan banyak herba lah. Dia campuran banyak-banyak herba tapi dia perlu ada skill. Terapi minda menggunakan tumbuhan ataupun bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Dia macam ni terapi herba ni dia bukan macam makan tau. Dia guna kadang-kadang dia bakar. Cikgu masih kecil dulu adalah macam orang kampung. Dia letak macam dalam kelambu, awak tahu, kain selimut, dia nak suruh orang berpeluh kan, kemudian dia bakar bahan-bahan ni, herba, sampailah orang tu. Itu terapi herba. Dia tak semestinya makan. Kalau terapi herba. Okey, kemudian penggunaan ubatan sumber semula jadi dan ubatan daripada kuatan manusia. Ini ubatan dihasilkan daripada dua sumber kan. Satu sintetik tu buatan manusia, plastik. Yang kedua sumber semula jadi. Ubatan tradisional memang dari sumber semula jadi. Dan dia sebatian kimia. Macam tu. Okey, ni perbandingan dia. Yang pertama, perbandingannya ubat buatan manusia, dia dihasilkan dalam makmal, dalam lab. Dia orang hasilkan dalam lab. Kalau ubat semula jadi, dia orang hasilkan di mana-mana aja. Di rumah ke apa. Betul. Kalau semula jadi dibuat oleh daripada tumbuhan dan haiwan. Contohnya macam yang dia tunjuk tadi, yang cikgu ada sekarang ni adalah vitamin C. Ni dia orang buat di makmal lah ni. Dia orang buat di makmal, kemudian dia orang jual di farmasi ataupun di Watson, Guardian selalu ada. Apa tu je? Apa tu? Aiman tanya cikgu, kenapa tak dapat masuk? Ya, cuba dia Aiman tak dapat masuk. Okey, baru aja. Tunggu tu kan dia. Mana Aiman? Aiman, are you there? Let's join. Ya. Sorry guys, tidur tadi. Man, muka baru bangun tidur. Ni. Okey, Aiman boleh buka kamera. Selamat datang. Ke penerbangan Air Asia. Okey. Sekarang ni kita dah sampai chapter dah nak habis juga ni. Ada di mana? Last minute. Okey, ini adalah Balan. Biar lambat atau selamat. dan ubatan dari yang satu yang cikgu bagi tahu, cikgu sedang bagi tahu sekarang ni adalah ni vitamin C. Contohnya vitamin C yang diperbuat daripada yang buatan manusia. Dan selalunya dia orang jual dalam makmal, dia orang jual di farmasi, Watson, Guardian. Okey, macam fauna. Nama dia tak? Okey, ini contohnya vitamin C dalam bentuk pil yang dijual di farmasi. Kalau sumber semula jadi ni, okey Ashraf selamat datang. Ashraf dah ada kan? Assalamualaikum. Ashraf pun dah Masih dekat ni. Oh ya ke? Okey, kalau sumber semula jadi pun ada vitamin daripada sumber semula jadi. Okey Ashraf. Okey. Dengar, cikgu cakap tak? Contohnya vitamin C daripada buah. Ni tahu buah apa? Cikgu Limau. ni buah apple tadi tapi cikgu tengok dalam apple ada ni limau nipis. Oh ni. Limau nipis. Kalau limau tebal macam mana cikgu? Limau tebal? Tapi yang limau besar tu. Ini yang masam punya. Yang limau yang besar. Ini yang limau kecil. Nama dia limau nipis. Orang panggil limau kecil ni limau kasturi, limau nipis. Ini limau nipis. Okay. Yang ni adalah diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Ini ada vitamin C dalam ni. Tengok dia punya perbezaan. Satu, ni diperbuat dalam makmal. Satu ni diperbuat dan dia tak dibuat. Ini memang semula jadi daripada buah. Okey. Selain tu dalam lemon, banyaklah buah yang ada. Memang kebanyakan buah memang ada vitamin C dalam tu. Lemon, apple, semua tu, orange. Yang kedua, perbandingan yang kedua perlu diambil secara berterusan. Biasanya untuk penyakit kronik lah kalau yang perlu diambil secara berterusan ni, kalau yang ubat. Kalau sakit kronik macam TB, darah tinggi, kalau ada macam parents kita yang ada darah tinggi kan, diorang perlu ambil secara berterusan. Ataupun
berhenti apabila telah sembuh. Contohnya berhenti bila telah sembuh tadi tu macam Panadol, painkiller. Kalau awak sakit baru awak makan. Kalau sembuh dah okey dah. Goje. Latah aja, latah lah. Goje. Okey, itu untuk ubat-ubatan manusia. Seterusnya kalau sumber semula jadi, dia perlu diambil secara berterusan. Baru awak nampak kesan dia. Contohnya apa? Yang semula jadi awak makan secara berterusan. Jamu. Kalau orang tua dulu orang selalu rebus halia. Kalau untuk perempuan. Ibu pernah dengar tak ni? Kalau untuk perempuan kan, untuk perempuan ada kitaran head kan. Jadi orang tua dulu cakap kalau untuk lancarkan kitaran head tu selalu amalkan rebusan halia. Tapi kesan dia awak tak nampak terus, awak baru minum sekali, awak terus nampak tak. Dia perlu secara berterusan. Tengok ni, itu sumber semula jadi. Masih yang agak lama untuk tengok. Okey, untuk perbandingan yang ketiga, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Ini kita dah cek dari lab, dari makmal, nak cek dari data saintifik bukti penyembuhannya. Kalau sumber semula jadi ni melalui pengalaman dan kepercayaan orang. Macam cikgu bagi contoh tadi, AB dengan J tadi, sakit pengalaman daripada orang lah. Ini persamaannya. Seterusnya, poin yang paling last ni adalah dia punya persamaan. Berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor. Jadi, ubat-ubatan manusia ni dia perlu ada nasihat daripada doktor dan kedua, tapi tidak perlu ikut dos yang betul lah. Okay. Kalau awak guna yang berlebihan, ada dua-dua ni. Tidak. Okay, mari kita tengok kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Bagi orang makan ubat tidur, cikgu. Siapa? Bagi orang tidur. Entah, Bayar zaman Iwan dah. tidak. Yang Dia ubat Banyak dia Iwan bisa tidur. Dia bisa tidur semalam ni. kalau ubat tidur kan, dia Covid. kalau awak beli di farmasi, awak perlu Covid. pun sama psikoterapeutik tadi. Perlu ada pengesahan dari doktor. Awak tak boleh beli ubat tidur sembarangan. Sebab kan awak Tapi pernah dalam cerita dia beli saja, cikgu. Dekat kedai Lain. cerita gitu. dengar ke? Sebab cikgu pernah cari tak dapat tu. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan ni. Pernah dengar tak yang kalau orang nak bunuh diri, Oh ya. Cikgu, yang exam sains tu, yang bahagian dadah tu saya ada yang salah cikgu. Ya, kamu memang ada. tapi yang bahagian dadah tu sebenarnya ada kaitan dengan koordinasi badan. Dia perlu ada kaitan dengan tu. Oh. Apa jadi dengan koordinasi badan awak? Kalau ketagih boleh terima. Cikgu pun dah Ashraf. Saya Kesan tadi dengar vitamin dia. vitamin. Oh. Tapi adalah dengar cikgu cakap penyalahgunaan dadah. Bukan penyalahgunaan dadah, ini penyalahgunaan ubatan. Tapi Oh benar kah? Salah tajuk. Goblok. Salah tajuk. kesannya ni perlu digunakan untuk tujuan yang betul, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan berlaku bila dia terlebih overdose, dia makan lebih ubat. Itu penyalahgunaan. Macam dadah juga penyalahgunaan dadah. Dadah tu sebenarnya bagus, tapi orang yang manusia yang salah gunakan. Dia makan lebih lah, diguna untuk benda lain. Lebih bus. Ada kita dengar berita kan yang orang mati bunuh diri. Oh ya. Pil Tak, hidup. pernah dengar. Tu terlebih dos lah tu. Jadi cikgu harap anak-anak murid cikgu kalau ada masalah, jumpa kaunselor ataupun beritahu kawan terdekat. Jangan ada balan. Jangan melulu, okey? Cikgu Kalau kamu break up jangan balan, jangan ambil ubat balan. semua. Tiba. Okey, ini akan menyebabkan risiko kesan sampingan kalau ambil secara berlebihan ataupun penyalahgunaan dia. Contohnya macam ni, tengok. Yang pertama, tengok apa ni? Mati. Dan Tu Aiman kan, cikgu? Meninggal. Okey, Ashraf, Meninggal. ada kaitan. Ubatan tu kan diperbuat daripada dadah. Jadi memang ada. Maksudnya kalau penyalahgunaan ubatan tu kira macam penyalahgunaan dadah jugalah tu kiranya. Lebih kurang juga. Cuma kalau ubatan dia punya dos dadah tu sikit. Kalau dadah tu, kalau penyalahgunaan dadah dia punya dadah tu memang dadah. Memang tinggi dia punya dos. Dadah. Tengok ni, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Tengok yang pertama ni apa? Tu masuk gambar yang pertama ni. Kematian. Aiman. Jenazah yang disembahyangkan. Kalau muslimah ni, jenazah ni maksudnya mati, boleh menyebabkan kematian. Kalau overdose ubat. Yang kedua ni Ni apa? Kenapa perempuan ni? Pernah Ah, ni dia- juga? Kan mabuk. Ini makan Dia apa Pernah tu? juga. Ubat kan? Cikgu, kenapa dua dia kedebah, cikgu? Apa tu? Kenapa nombor 2 kedebah?
Ya, tu magic. Itu salah susun. Tapi ini betul lah gambar ni dengan ni. Gambar dia betul. Susunan yang sat nombor ni salah. Ya, Ini menyebabkan ketagihan. Tahu dalam banyak-banyak ubat yang orang makan tu kan? Ubat batuk tu paling dia punya dadah tu agak tinggi. Dia punya sebab tu kalau makan ubat batuk banyak kadang orang boleh tidur, mengantuk kan? Kalau makan ubat batuk dia mengantuk kan? Ya. Kalau lebih ubat batuk tu dia boleh menyebabkan mabuk, ketagihan. Dia punya kandungan tu tinggi. Ini macam contoh perempuan ni menyebabkan ketagihan ubat seperti ketagihan. Seterusnya yang ni, gambar yang ni, orang sudah muntah ni. Ini kita saksikan seperti alahan. Contoh alahan. Alahan macam mana? Muntah-muntah, pening kepala, mual-mual. Muntah-muntah, mual. Lagi? Ada Pening. pening. Ada alahan yang mungkin Susah nafas. tak nafas. Tu pun. Muka dia bengkak tu alahan. Selain tu, birit pun salah satu alahan juga. Dia jadi. Yang terakhir pening. Ubat itu tidak berkesan untuk mengawal penyakit. Contoh macam yang makan painkiller kan. Kalau kerap, makin lama awak makan painkiller tu, dia punya kesan dah berkurang. Jadi, awak sakit macam mana pun, dia dah tak ada kesan. Awak makan banyak-banyak pun tak ada kesan dah. Painkiller tu pada awak. Itu maksud dia sini. Sakit tu tak sembuh. Itu kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Kalau Panadol cikgu? Apa? Panadol. Kalau Panadol? Tapi bukan Panadol tu dadah. Apa tu? Bukan Panadol tu dadah je. Ya, ada dadah. Setiap ubat dia ada campuran dadah dia. Cuma kuantitinya sangat sikit. Ngam-ngam untuk menahan sakit, rasa sakit tadi kan. ya. Kalau overdose makan Panadol 5 Support cikgu hebat betul. Apa tu? Kau ni hebat. Kalau overdose, 10 jaringan gol, cok. Iya. Kalau Panadol, kenapa? kalau banyak ambil Panadol jadi apa? Kalau banyak ambil Panadol. Macam painkiller juga tadi tu, kalau awak makan banyak, dia boleh tak ada kesan dengan awak. Kadang-kadang, macam ni juga tadi, boleh menyebabkan kematian. Kalau banyak betul lah, boleh menyebabkan kematian. Kalau awak ambil terlebih macam 3 dalam satu kali tu, dia boleh menyebabkan sakit awak tu, dia tak ada kesan. Maksudnya macam kalau awak kerap, secara kerap. Nah itu boleh sakit juga sebab ada dadah kan. Okey. Cikgu, Ya Ibi? macam mana diorang dapat jumpa dadah? Macam mana diorang buat? Macam ni. Okey. Dia dari bahan semula jadi sebenarnya. Tahu tu, daun tu? Ianya bermula daripada ketum. Dia ada daun dadah dia. Dari tumbuhan sebenarnya, tapi diorang ada campuran bahan kimia lain. Ketum tu kan ganja je. Ganja. Ya, itulah dadah lah tu. Sigaret. Marijuana. Okay. Terusnya kita dah habis dah. Tapi cikgu nak aktiviti berkumpulan. Cikgu nak berkumpulan, awak buat secara berkumpulan. Sekarang ni lah, kumpulan awak ada berapa orang? 5 orang kan ni? 5 kan 6 orang lah. Kita masuk Ashraf. 6. Okey, kita nak bagi tadi tu. Semua dah awak berikan. Cikgu bagi masa dalam 5 minit boleh? Boleh. 2 minit. Berapa je? Cikgu, suara cikgu potong. Okey, cikgu nak dalam ni lah. Boleh buka mic semua, boleh cakap. Contoh tradisional mana satu. Macam tadi, cuma tadi kan. Tadi kan cikgu suruh satu je kan. Sekarang awak kelaskan semua. Dalam tradisional. Komplementari tu kan cikgu macam mana cikgu? Komplementari ni dia gabungan tradisional dengan moden, tetapi dia lebih fokus kepada amalan ataupun dia punya kemahiran. Skill. Komplementari ni macam aku puntur, meditasi, aku puntur. Oh, merah. Kalau tak jarum tu aku puntur. Meditasi ni macam Ini tu. tahu kan? Meditasi ni macam apa orang India buat. Yoga. Tak macam menenangkan. Macam menenangkan? Jom. Macam ni. Tapi dia lebih kepada skill lah. Kalau tradisional dia lebih kepada produk. Maksud cikgu produk dia lebih kepada bahan semula jadi. Contohnya macam ginseng, lagi macam bawang putih. Tu contoh tradisional. Jadi sekarang cikgu nak awak kelaskan 3 ni. Lepas tu pilihlah 3 orang. Seorang bentang tradisional, seorang bentang moden, seorang bentang complementary. Macam mana tu cikgu? Bentang. Acana tu ke? Acana tu. Anak bentang. Contoh kan, ni kau tengok.
Ceroyak yuk, ceroyak. Cik abak, cik abak. Cik apa? Canda. Bahasa buaya. Ya Allah, silakan. Okey, jadi boleh mula sekarang. Jadi awak bincang. Okey. Apa cikgu? Nanti boleh mula bincang sekarang. Dalam Sekarang yuk. itu nanti pilih 3 orang. Okey. Serius lah yuk. Ya. Modern apa ya? Complementary apa contoh ya? Modern pun lima. Traditional pun 5. Okay, nanti Believe. okey. Bincanglah sekarang. Bincang sama awak. Traditional tu nak letak apa? Contoh. Nama kami Iwan. Tak masalah macam mana nak bincang kat sini ni. Tak faham macam nak bincang kat sini. Saya lagi lah. Tak apa, contohnya. Okey. Kalau kawan-kawan traditional awak nak letak apa contoh traditional? Hai kawan-kawan. Nak tak apa tu traditional? Kawan? Kawan? Ya. Saya ada kawan ke? Cikgu bagi 5 minit ah. 5 minit. Tuan jadi tim lah. Kalau sendiri lah. Macam mana bagi tengok? Tradisional serta tu lah. Cikgu saya tak dengar apa kata tadi. Bawang putih. Ya. Alo merah. Ginseng. Kami. Baca chat. Penerimaan? Baca chat. Ginseng. Cikgu, ginseng tu apa? Jadi cikgu, ginseng tu saya lupa lah. Yang apa? Saya tadi sebut tu. Oh tu. Okey. Ni kita apa dia? Terus Bagi 3 kumpulan. Jadi satu kumpulan akan pilih tradisional, modern, complementary macam tu juga. Bukan satu kumpulan kan? Awak kan semua cek ni dah ada kumpulan ni. Ini satu kumpulan awak sekarang. Cuma nanti awak pilih 3 orang untuk present. Seorang bagi tahu tradisional tu yang mana, seorang bagi tahu modern tu yang mana, seorang lagi bagi tahu dari tu yang mana. Saya tak tu lah. Saya tidak apa nama tu. Saya tidak bentang. Kenapa? Ya, saya memang pandai. Iwan objek pendek. Wow. Yang modern tu mana cari? Dah. Dah jadi. Bentang. Sebab bentang guys. Hello. Kok di SKL sih? Cikgu nak buat apa cikgu? Saya dah jawab. bodoh. Modern antibiotik. Okey, Cok. Complementary tu terapi herba, urutan Betul. tradisional. Quinina. Aku puntur. Meditasi tu apa? Complementary. Macam Buddha tu. Yang tak kan. Au, Aku puntur. aku puntur. Raja. Kena tak? Kiropraktik. Tapi baru. Nah, Terapi herba. Urutan tradisional. Ya. Bentang. Radio terapi. Wan. Udah Google Wan. Anyone? Bentang. Iwan udah Google. Okey, masa dah tamat. Okey, tentang Dipersilakan Aiman. Balan. siapa bentang? Okey, dia bagi buat 3 tradisional, modern dengan complementary. Siapa nak bentang tradisional? Aiman Nah, dipersilakan. Balan. Balan dipersilakan. Ibu dipersilakan ni salah. Balan juga balan. Balan nak tadi kan?
Ada. Saya juga. Siapa yang cakap ni? Aiman. Ya, Aiman juga. Okey, Aiman. Bagi tradisional ada aloe vera, Aloe vera, jap. Saya recommend ginseng, Limuzan. ginseng, halia, Komplementari. bawang putih, Komplementari. Itu saja. Rosak earphone saya. Beli baru. Ya, spon Balan. Siapa rosak juga sebenarnya. dan pokok Kenapa bunga juga? raya. Inilah tujuan kamu. Gimana kita? Sebulan ni. Saya nak tu. Okey, sudah. Cikgu, suara cikgu tak dengar. Tak dengar je. Terdengar suara. Oh. Oh salah, saya ASMR. Tadi Kak Aiman dah beritahu dah tentangkan tradisional ni 1, 2, 3, 4, ada 5. Aloe vera, betul? Semua betul semua? Betul. Aloe vera, ginseng, halia, bawang putih, pokok bunga raya. Okey, semuanya betul. Ya, betul. Hebat, Aiman. Thank you guys. Okey. Ada masalah. Tak, saya aku komplementari juga. Saya komplementari kau punya kawan. Saya. Okey lah, saya dan. Dan apa? Banan? Cikgu, saya nak cikgu kategori manusia. Saya nak komplementari. Malaysia. Ya, bang. Mau tutup bang. Kan model. Ya, betul Balan. Balan. Mau dengar tak? Mau dengar Balan dengar. Ya, mau dengar tak suara tu? Oh, saya Terdengar. saya agak sekarang. Iya Balan. Dengar. Ya, semua dengar. Demi stres. Ya. Siap. Oh ya, okey. Tulis. Okey, model. Macam mana? Satu. Kemudian. Ya Balan, model Balan. Panadol. Ya, kedua. Okey. Apa tadi? Mana tadi? Antibiotik. 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 Kejauhan masa saya belum siap dan sekarang pukul tidur. Nombor tiga. Ketiga, Balan. Apa semua? Laser. Laser modern juga kan? Ya. Dulu ada laser meh. Laser. Betul ada tiga. Tiga. Ada tu. Tiga. Empat. Meditasi modern. Meditasi. Ya. Bukan. Salah lagi. Salah. Salah enggak? Okey lah. Pembedahan. Pemenahan kan. Ini siapa? Satu lagi. Radio terapi tu. Dengar suara saya. Hello. Dengar Balan. Mana Dia Okey, Balan. Model. Dan radioterapi. Okey, semua ni betul. apa benda ni? Terengah. Wah, hebat. Ui. Tengok. Apa? Tak ada tak cikgu potong. Boleh dari Jeremy. J. AB. Oh, AB kah? Ayah, AB nak tadi. Jamie nak? AB nak tadi. Pilih mana? Saya nak Go. dengar saja. Saya dah tahu dah. Go. Jeremy. 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 Ya cikgu. Kompeng. Jeremy. Datang tangan. Jeremy offline je ke? Jeremy cikgu, Jeremy. Saya percaya dia hebat. Abang J. Serap. Saya Meditasi. panggil Jeremy abang steroid. Meditasi. Aku puntur. Aku Aku puntur. Aku betul juga. lagi.
Kiropraktik. Baru masuk Kiropraktik. akupuntur. Siapa tanya Hai Bomber? Balan, tak tahu akupuntur. Saya juga. Aku pasti. Dia Betul, bukan betul. anime sebenar je. Dia bukan otaku sebenar. Dia tak tahu je. Ini risau. Itu ni yang jarum tu. Acupuncture. Fake tu. Aku pantau. Ya, bapak paham juga. Kira Cari lah cari Google juga. Berajuk. kiropraktik. Cari Google. Kita apa? Balan. Balan. Quinina. Balan ni sekejap. Okey, kiropraktik ni yang baru masuk tak? Kalau yang baru masuk tak tahu kiropraktik, J tolong demo. Oh. Apa kiropraktik? Apa kiropraktik itu? Balan je. Ni. Oh, Tak ada apa tadi ya. Dia untuk Ya, itu dah. Wah, steady. okey, itu kiropraktik. Lagi komplementari. Quinina. Quinina bukan komplementari. Itu model cikgu. Queen ini. Tradisional. Urutan tradisional. Quinina perubatan tradisional. Urutan tradisional. Urutan. Ya, juga urutan tradisional. Aduh. Urutan tradisional. Okey. Ini satu. Urutan tradisional semua Terapi urut. Okey, last terapi herba. terapi. Cikgu merajuk. Siap. Yalah, Apa? luar dari SMA. Tayo. Masih ada cikgu. Masih ada. Tu. Benar lah, ada berak kat rumah ni pula. Nak ambil juga kah? Kelak. Siap cik nak turun. Hai cikgu, selamat datang. Cikgu. Alamak cikgu Hai, kata ya. selamat datang. Okey cikgu, ini kita belajar tentang aku perlu. Apa? Hai, dah. Okay, ni dah nak habis. Semua Finally, semua betul. Okay. Semua betul. Semuanya gara-gara benda ni. Tapi bohong. Kita tengok slide terakhir. Mana? Tak ada slide terakhir. Oh, tak ada. Habis. 谢谢老师，老师再见。我是底的。 Balan. Dah habis kelas. Habis tak? Kita faham. Apa lagi? Sabarlah Balan, tahu lah mau PUBG. Oh Yang main ni kalau PUBG je kejar. Baby tak percaya saya. kenapa? Luki lo. Dia tak percaya saya. Tipu Iwan tu. Dah habis. Baru beli. Jadi kepada yang Dah habis tadi. terima kasih pada yang ikut kelas ini ke kelas. Kita dah habis dah topik kita. Ini. Terima kasih semua. Salam. Mau. Berdiri kelab. Kita jumpa minggu depan. Hari habis Selasa kan? Ya, Isnin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Hari Isnin. Sabtu. Ahad. Yalah. Isnin. Okey, kita jumpa nanti. Google Meet juga. Okey, itu saja. Bye-bye. Thank you semua. Bye. Happy birthday. Cikgu, Cikgu. buat pagi. Cikgu. Ah? Kalau cikgu letak muka cikgu bau. Oh, ada. Saya Lebih. pernah cuba. Saya pernah cuba. Ini Tapi lebih dah jerawat. yang Iwan pegang tu. Tu lidah buaya bagi yang tak tahu. Lidah Balan, lidah Ini Balan. Ashraf. Dah balas. Ini Ashraf. Lidah Balan. Jangan lupa beli benda Bodoh ni. malam bising tu. Jaga efek tu. Baik cikgu. Bye semua. Bye juga. Okay, semua jaga diri, jaga jarak. Bye-bye. Cikgu. Bye. Bye. Kita makan dulu. Bye. Man, tengok man. Ketangan ini. Man live. Leh nampak. Berlalu. Ya. Dia jap. Takkan pernah
And okay. Welcome. Bye. Okay, bye-bye. See you when I see you. Yes. Okay.